So, cuma ni saya bukan nak tutup, tapi ni realiti. Orang mesti tanya lah, takkanlah Nuriza tak sama Presiden. Dan saya boleh tanya Presiden ni, Nuriza macam mana? Presiden boleh cakap, Nuriza ni tak sama politik kan? Politik dia lain. Kepala dia keras sikit. Itu biasa lah dalam keluarga kan. Mesti ada anak-anak yang begini, biasa. Salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya berkenaan dengan isu yang mana saya lihat menyerang peribadi YB Nurul Izzah, yang mana ini satu tindakan yang pada saya juga tidak berapa baik kerana menyerang peribadi dalam parti yang mana kamu nak merebut jawatan parti. Ini adalah satu sikap yang pada saya sebagai anak muda yang mana saya juga ahli biasa tidak berapa gemar dengan cara ini. Jika betul pun Nurul Izzah itu nak menikah 100 kali sekalipun, itu adalah hal pribadi beliau yang mana kita tak perlu menyerang pribadi beliau. Tetapi apa yang saya lihat di klip video itu, jelas saya rasa pimpinan muda kalau beginilah yang ada dalam PKR, lebih baik tidak usah masuk ke dalam politik ataupun kamu masuk saja kepada parti-parti yang lain. Kerana pada saya idealisme yang tertanam seperti ini, yang mana kamu cuba ideologikan kepada orang lain akan datang, kepada tokoh-tokoh anak muda, kepada anak-anak muda yang lain, jelas bercanggah dalam apa yang saya rasa sebagai anak muda. Jadi ini tidak baik. Tetapi di sini saya lihat bahawa jika berlaku perkara-perkara seperti ini dalam PKR, maka inilah yang akan merosakkan dan akan menjadikan kabilah-kabilah yang ada dalam PKR. Kita boleh berlainan ideologi, kita boleh berlainan pendapat, tetapi pada saya kita boleh pergi ke meja rundingan, kita boleh menyelesaikan perkara itu dengan baik. Dan jangan kita menikam belakang ataupun apabila kita dah melakukan perkara seperti ini untuk kita nak menaikkan diri kita dalam parti, sebenarnya kita sendiri tidak tahu apa itu perjuangan Parti Keadilan Rakyat ini. Maka pada saya ini adalah satu contoh yang tidak baik. Saya juga tidak nak menyerang pribadi siapapun yang membuat video ini. Tetapi pada saya, jika kamu nak pergi kepada Parti Keadilan ini dengan cara dan sikap yang seperti ini, maka pada saya lihat inilah virus-virus yang akan merosakkan parti ini, yang mana berlakunya langkah seretan yang lalu, yang mana berlakunya lompat-melompat ini, yang berlakunya kabilah-kabilah yang ada. Ini tidak baik. Jadi saya sebagai anak muda, sebagai rakyat biasa yang tidak mempunyai jawatan apa-apa dalam parti PKR, hanya sebagai ahli biasa, maka di sini saya nasihatkan yang lain tidak perlu seperti ini. Banyak lagi idealisme yang kita boleh lontarkan kepada rakyat supaya rakyat faham, kepada kawan-kawan kita supaya memahami apa perjuangan kita. Tetapi jika kita menyerang pribadi seorang sosok yang menjadi pimpinan, yang mana kita tahu YB Nurul Izzah ini bertanding pun tak pernah kalah. Jadi tidak perlulah nak menyerang pribadi beliau. Jika ingin mendapat jawatan, lontarkan idealisme kita. Maka lepas itu kita bertanding dan rakyat di luar sana akan menilai siapa kita. Jangan kita hari ini berebut jawatan parti, lepas itu apabila kita menjawat jawatan parti itu, kerja pun tak buat. Kekalahan yang berlaku di mana-mana negeri hari ini jelas menunjukkan kelemahan kita di atas pemimpinan cabang ranting kita, yang jelas memang tidak menjalankan kerja dengan baik. Saya sendiri turun ke bawah dan cuba melihat kenapa parti kita menjadi seperti ini. Alasan-alasan yang diberikan itu sebenarnya boleh lagi kita perbaiki, tetapi kita tidak turun ke bawah untuk memperbaiki itu. Jadi saya sebagai rakyat biasa melihat bahawa perlu kita perbaikikan itu, bukan bertelagah di atas untuk mendapatkan jawatan yang mana kamu sendiri tidak berjaya nanti untuk melakukan kerja-kerja. Seperti mana juga yang saya lihat yang mengkritik tentang isu kembalinya saudara Rafizi Ramli ini, samalah seperti ini. Jadi seorang tokoh yang memang hebat, tetapi kita cuba untuk menidakkan, akan merugikan parti kita. Begitu juga apabila melemparkan fitnah ataupun melemparkan kata-kata serangan pribadi kepada sosok yang memang mempunyai kekuatan dalam parti, maka ini akan melemahkan parti. Jadi apa tujuan kita untuk nak buat begitu? Apa matlamat kamu untuk menyerang pribadi sosok yang memberi kekuatan kepada parti kita? Jika serangan kamu itu bertujuan untuk pribadi kamu sendiri, bertujuan untuk kepentingan pribadi sendiri, dia akan menyukarkan parti kita kerana di mata orang lain bahawa kenyataan kamu itu dilihat oleh rakyat juga mungkin tepat.
walaupun padahalnya tidak tepat ataupun tidak betul ataupun hanya fitnah. Apa yang saya lihat itu jelas, walaupun video itu sesingkat itu, tetapi dia memberi impak yang besar. Daripada pihak YB Nurul Izzah, mungkin beliau boleh ambil tindakan, mungkin boleh menyaman ataupun dan sebagainya. Tetapi daripada pihak saya sebagai ahli biasa PKR, saya melihat isu ini tidak baik dan tindakan perlu diambil kepada orang yang seperti ini supaya tidak memberi barah dalam parti. Harus tegas dalam isu seperti ini. Jangan hanya segelintir rakyat yang memperjuangkan PKR ini, tetapi kita menindaskan orang-orang yang memberi idealisme, memberi perjuangan yang betul kepada kita punya parti. Apa yang berlaku hari ini, saya lihat segelintir pucuk pimpinan yang rasa apabila suara lantang, mereka akan singkirkan dengan kroni-kroni mereka yang masih ada dalam parti ini. Jadi bagaimana kita nak mencari tokoh muda? Bagaimana kita nak mencari pelapis baru jika perkara ini berlaku? Ini perlu kita mulakan daripada sekarang. Justru itu, kehadiran YB Nurul Izzah, kehadiran saudara Rafizi Ramli, ini pada saya memberi sinar kepada anak muda. Saya dah turun beberapa tempat saya. Saya lihat di underground, apabila saya mengatakan saudara Rafizi Ramli telah pun kembali ke arena politik, kerana mungkin di Sabah Sarawak, mungkin lain orang, telefon orang, internet tak ada di kampung, maka mereka lambat terdedah dengan isu kehadiran saudara Rafizi Ramli dan Nurul Izzah ke politik ini. Saya dedahkan, menceritakan kepada mereka bahawa Rafizi Ramli kembali ke politik. Mereka sangat bergembira, dan apabila saya menceritakan isu-isu yang terjadi, mereka amat setuju untuk saudara Rafizi Ramli berada dalam pimpinan yang agak tinggi di dalam parti PKR kita ini, supaya boleh membimbing anak-anak muda yang lain. Walaupun beliau tidak lagi lah anak muda, tetapi masih boleh dikatakan tokoh muda, kerana dalam politik umur-umur yang di bawah 50 ni masih muda. Maka mereka amat bersetuju, dan jika kita juga cuba untuk menyingkirkan tokoh yang hebat seperti Nurul Izzah ini, maka apa matlamat kita? Lain kalau kita ni punya brand, punya nama, punya kehebatan. Sedangkan kita hanya nak mencari jawatan parti, tetapi kita tidak dikenali oleh siapa pun, cuma kita nak gah dengan kita punya jawatan apabila kita dah pegang itu nanti. Maka pada saya, tidak perlu ke politik, cukup sebagai orang biasa seperti saya ini. Jangan kita sibuk untuk menjatuhkan orang-orang kita sendiri dengan fitnah-fitnah yang tidak baik. Jadi inilah yang berlaku hari ini. Dalam PKR ini masih ada lagi orang-orang seperti ini. Parti PKR ini parti perjuangan untuk rakyat, parti yang terlahirnya daripada jalanan, parti untuk rakyat. Maka bukannya kerja untuk memfitnah kawan-kawan sendiri, bukan untuk menjatuhkan kawan sendiri, tetapi bangun bersama untuk membina negara ini daripada kerosakan yang dah ada. Jika kamu nak ke parti ini, bertujuan untuk kepentingan pribadi seperti ini, bertujuan untuk kamu nak memegang jawatan dalam parti, maka lebih baik jangan masuk ke politik, kamu masuk ke parti lain, jadi ahli politik di tempat lain. Saya lihat seperti ini akan menular nanti kerosakan-kerosakan yang berlaku. Jadi ini saya masuk ke dalam parti PKR sebagai ahli biasa ini. Saya cuba membantu rakan-rakan yang memegang jawatan yang terbaik dalam parti PKR ini untuk kita membangunkan parti ini semula. Yang mana saya lihat kerosakan ini dah berlaku parah. Mungkin pucuk pimpinan kita di atas, mereka tidak banyak melihat ke bawah ini kerana mereka memberi kepercayaan kepada mereka. Tetapi hakikatnya yang di bawah ini, yang di cabang, yang di ranting, sebenarnya banyak kaki-kaki ampu yang mana mempunyai kabilah-kabilah yang tertentu untuk kepentingan pribadi, bukan untuk membuatkan kekuatan parti. Ini adalah hakikat yang mana tidak perlu disangkal, yang mana kita perlukan perubahan ini demi untuk kita membangunkan sebuah parti. Parti kita bangun, maka di sini akan mendapat manfaat kepada rakyat apabila kita boleh memegang tampuk pemerintahan. Bukan kita berebut jawatan, bukan kita berebut apabila parti menang untuk mendapat jawatan dalam kabinet, untuk mendapat jawatan di JLC, untuk mendapat jawatan-jawatan kecil apabila kita dah memegang kerajaan seperti mana yang berlaku di PRU yang lepas. Ini matlamat kamu orang. Jadi hentikan amal bodek membodek ini
tunjukkan idealisme yang terbaik, buat yang terbaik untuk diri sendiri dan parti. Tunjukkan, buktikan kepada rakyat bahwa kita inilah orang hebat, kita inilah pemimpin kecil yang bakal memimpin negara. Jika hari ini kamu cuma berucap di hadapan 2-3 orang, tetapi kamu menunjukkan seolah-olah kamu orang yang hebat dengan fitnah-fitnah kamu, maka ini adalah satu yang tidak baik. Jadi hentikan perkara ini, yang mana saya memberi nasihat ini kepada diri saya sendiri dan kepada kawan-kawan yang lain, yang mana kita hendak bertanding dalam pemilihan keadilan kali ini. Tidak perlu lagi seperti mana yang berlaku yang tahun-tahun yang lalu, seperti mana yang berlaku yang lepas, supaya kita ni lebih kepada demokrasi, keluarkan idealisme kita. Apa yang perlu kita buat apabila kita memegang jawatan parti. Sebagai anak muda, saya kecewa dengan sikap yang seperti itu. So, saya harap pencerahan saya ini memberi manfaat kepada semua orang, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang menjatuhkan sesama dalam parti. Saya dah lihat banyak juga di sini, politik dalam politik ini, yang mana harus dihentikan segera. So, sekian pencerahan saya untuk isu ini. Thank you.